Yang keempat. Okey. Yang tadi faham kan? Senang je, simple je. Maksud saya kita terjemahkan dia. Alhamdu tu sama dengan hamdun. Cuma bezanya ada alif lam dengan tak ada alif lam. Kalau yang tak ada alif lam itu bermaksud umum. Kalau ada alif lam itu bermaksud khusus. Itu je beza dia. Contoh kita ambil perkataan lain. Baitun. Baitun makna apa? Kita tahu bahasa Arab sikit. Rumah. Kalau baitun tak ada alif lam, rumah. Rumah siapa-siapa. Rumah saya ke, rumah tuan-tuan ke, rumah. Siapa-siapa punya rumah. Tapi kalau al-baitu ada alif lam, itu maksudnya rumah itu. Rumah yang dimaksudkan. Rumah yang dikhususkan. Ataupun lagi perkataan masjidun. Masjid. Bila tak ada alif lam, masjid sahaja, itu mana-mana masjid. Tak kira lah masjid. Masjid di Alupongsu ke, masjid Balik Puntang ke, masjid Ipoh ke, masjid Shah ke, masjid mana-mana lah. Masjid Mekah ke, Madinah ke. Tapi kalau al-masjid ada alif lam, bermakna masjid itu. Masjid yang dimaksudkan. Masjid yang dikhususkan. Okay? Itu beza hamdun dengan alhamdu. Kalau hamdun, puji siapa-siapa. Tapi kalau alhamdu, puji itu dikhususkan untuk Allah sahaja. Betul, li itu makna bagi. Allah lah. Jadi alhamdulillah, puji itu khusus untuk Allah. Sebab tu ada kalau kita banyak membaca kitab-kitab tafsir Al-Quran, ada setengah tu tafsirnya segala puji tertentu bagi Allah. Ada setengah tu dia kata segala puji hanya untuk Allah. Samalah maksud dia tu. Sebab apa? Sebab dikhususkan untuk Allah sahaja. Boleh? Okay, sekarang kita nak masuk apa maksud segala puji? Segala tu apa? Maka ulama' bahagikan puji ni pada 4. Yang pertama disebut puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji hadis. Puji qadim bagi hadis. Sekejap, ada pembetulan, saya silap. Silap kat ni tulisannya. Bunyi sama. Sekali lagi. Puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Kalau orang yang dah lama ataupun dah biasa ngaji kitab pondok, benda ni dia biasa dengar. Tapi kalau tak tahu lagi, belum baru first time dengar, tak apalah. Alhamdulillah kita belajar pelan-pelan. Tak faham, boleh tanyalah. Okay, baik. Sebelum kita nak cerita empat-empat ni, kita tahu dulu satu-satu nama tu. Qadim tu apa dia? Tak. Hadis tu apa dia? Qadim ni diambil daripada perkataan kidam. Qadim ni Qadim kat sini saya tulis. Qadim asal dia kidam. Lain macam qaf dia. Gitu. Kidam. Kidam ni apa? Kita tak mengaji lagi, tapi saya beritahu siap-siap lah. Kidam ni sifat Allah. Maksud kidam ialah tidak ada permulaan. Kan kidam, bakok,
mukhalafatuhu lil hawadis qiyamu bi nafsihi, itu kan sifat Allah kita belajar sifat 20. Nanti kita akan belajar dalam kitab ni. Cuma nak ceritanya, qidam itu artinya tidak ada permulaan. Dan siapa yang tak ada permulaan? Yakni semata-mata Allah. Allah yang tak ada permulaan. Selain daripada Allah, kita semua makhluk, semua ada permulaan. Maksud ada permulaan tu, kita ni dulu tak ada. Lepas tu baru ada. Baru ada tu panggil ada permulaan. Allah tak begitu. Allah tak bermula dengan asal Allah tak ada, betul Allah baru ada. Tak. Allah tak begitu. Kita yang macam tu. Kita tu pula jangan nampak manusia, semua makhluk. Semua makhluk sifat dia asal tak ada, lepas tu baru ada. Allah tak begitu. Bila Allah tak begitu, bererti Allah itu qidam. Maksud qidam tak ada permulaan. Cuma qidam itu sifatnya. Pemilik kepada sifat dipanggil qadim. Dia faham? Qidam tu sifat, pemilik bagi sifat qidam dipanggil qadim. Jelas? Ada siapa tak faham? Saya bagi satu contoh. Ya. Nak kita Fadilatul Faraid ada? Nanti boleh tanya ustaz tu lagi, dia jelaskan lagi nanti. Dalam Faridah ada. Okey. Apa tadi nak cerita? Qidam tu sifatnya, qadim tu pelaku sifat. Contoh lain begini. Makan itu sifat. Sifat perbuatan, makan. Orang yang makan tu kita panggil apa? Makan tu makan, perbuatan dia, sifat dia. Orang yang makan kita panggil apa? Pelahap. Pemakan lah. Teruk dah ingat pelahap. Pemakan. Pemakan. Jadi pemakan tu pelaku bagi sifat makan. Jadi makan tu ibaratnya qidam, pemakan tu qadim. Boleh faham? Okey. Jadi qadim tu siapa? Tadi kata faham? Qadim itu Allah. Sebab qidam ni sifat Allah. Jadi yang memiliki sifat qidam siapa? Allah. Allah itulah qadim. Itu maksud dia. Okey? Boleh? Tak apa, pelan-pelan. Okey. Kemudian hadis tu pula. Hadis. Teruk besar ni. Asal dia hudus. Boleh. Hadal wausa. Teruk sikit lah. Hudus. Hudus tu apa? Hudus tu sifatnya. Sifat maksud hudus ialah baharu. Mana? Maksud baharu apa? Hudus tu maksudnya baharu. Baharu pula maksudnya apa? Baharu maksudnya berubah-ubah. Okey, berubah-ubah. Berubah-ubah tu sifat apa? Makhluk. Semua makhluk hudus. Semua makhluk berubah-ubah. Semua makhluk baharu. Kalau tak percaya, bawa satu bukti kat saya, makhluk yang tak ada berubah-ubah. Semua makhluk berubah-ubah. Tak ada makhluk yang tak berubah-ubah. Siang berubah jadi malam. Malam berubah jadi siang balik. Berubah selalu. Kan? Muda berubah jadi tua. Tua berubah jadi masuk dalam. Tapi tetap berubah. Kan? Berubah gitu. Semua berubah. Daripada jahil, tak reti, pergi mengaji, berubah jadi alim, reti, tahu. Berubah. Daripada miskin, boleh berubah jadi kaya. Kaya pun boleh berubah jadi miskin. Itulah makhluk. Allah tak begitu. Allah tidak berubah-ubah. Okay. Kita berubah-ubah. Allah tak berubah. Mana tahu Allah tak berubah?
Ustaz cakap. Pertama, kerana mukhalafah. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi makhluk berubah, maka Allah tak berubah. Itu satu. Yang kedua pula, kerana kunci dia je. Setiap yang berubah, pasti ada yang sambung. Mengubahnya. Awal kuliah tadi, kita baru mula, katalah contoh je, telefon saya duduk sini. Jadi kita nak habis kelas dah, telefon saya duduk sini. Bila berubah telefon saya dari sini ke sini, itu maksud apa? Mesti ada yang mengubahnya. Saya lah ubah ke? Ataupun orang lain ubah ke? Ataupun satu lagi, kita main-main tadi, kita parking slipper belah sini. Bila nak balik, saya tak ada slipper kita. Mana pergi slipper aku? Pusing, lupa sini. Sebelah sana, lupa slipper. Macam mana slipper aku kat sini? Itu kawan kita datang, dah aku nampak slipper hang jalan sendiri tadi. Kita kata orang tu apa? Gila. Bodoh ni gila, mana boleh jalan sendiri? Dah tu? Mesti ada yang pakai slipper aku ni. Dia pergi ubah daripada sana, dia pergi letak sana. Tapi siapa dia? Siapa tak tahu. Tapi otak kita yang waras akan berfikir, yakin ada yang mengubah ni. Walaupun yang mengubah tu kita tak nampak. Sama juga. Alam ni berubah tak? Jadi yakin tak ada yang mengubahnya? Siapa yang mengubahnya? Allah. Walaupun kita tak bertemu Allah lagi. Walaupun kita tak melihat Allah lagi. Tapi kewarasan akal kita akan berfikir, alam ini berubah, pasti ada yang mengubahnya. Okey, boleh? Itulah hudus. Maksudnya berubah-ubah atau juga dengan makna baharu. Tapi hudus ni sifat. Pelaku sifat dipanggil hadis. Okay. Sifatnya hudus. Yang memiliki sifat hudus, nama dia hadis. Jadi hadis ni siapa? Makhluk. Hadis ni makhluk. Kita faham tak? Oh bukan. Okey, ada bagus tak? Dulu saya mengaji pun fikir itu tak? Ada sahabat tanya, adakah hadis ni sama dengan maksud hadis Nabi? Tak lain. Tetapi dari segi asal makna je. Sebab hadis ni maksud benda yang baharu. Maknanya baharu ni siapa? Makhluk. Jadi perkataan Nabi itu perkataan makhluk. Berbeza dengan firman. Firman Allah tu kalam Allah. Sebab tu semasa wahyu turun, Nabi tak bagi sahabat tulis hadis. Nabi suruh sahabat tulis ayat Quran saja. Maka dari situ ulama bahas, kenapa Nabi tak bagi tulis hadis? Sebab tu kitab hadis belum muncul waktu tu lagi. Kenapa ulama membahas kenapa Nabi tak bagi? Kerana takut campur aduk antara ayat Quran dengan hadis. Sebab ayat Quran dengan hadis lain. Kalau ikut kedudukan pun Quran lebih tinggi daripada hadis. Bukan setara, lebih tinggi. Sebab Quran tu firman Allah. Hadis tu cakap Nabi. Walaupun memang cakap Nabi tu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul. Apa yang Nabi cakap tu wahyu Allah juga. Tetapi sebab yang cakap tu Nabi, makhluk. Adapun Al-Quran bukan Nabi cakap, Allah yang cakap. Okey, dari situ. Sebab tu dipanggil hadis juga. Okey, boleh. Okey, balik kepada kita ni. Nombor 1, puji qadim bagi qadim. Apa maksud qadim tadi? Ingat balik. Qadim siapa? Allah. Jadi maksudnya puji Allah bagi Allah. Apa maksud? Allah memuji Allah. Atau dengan kata lain, Allah memuji dirinya sendiri. Ada contoh yang mudah, surah Al-Fatihah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksud? Segala puji tertentu bagi Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang cakap tu siapa? Tu imam tu Allah. Allah tu imam tolong baca je. Tapi yang kata tu Allah, sebab itu firman Allah. Jadi seolah-olah Allah nak kata segala puji tertentu bagi aku, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi maknanya situ Allah memuji dirinya sendiri. Itu maksud yang pertama. Okay. Pergi yang kedua. Puji qadim
bagi hadis. Qadim dah tahu dah Allah. Hadis apa? Makhluk. Puji Allah bagi makhluk. Allah memuji makhluknya. Ada contoh? Contoh banyak juga. Antaranya Allah kata dalam Quran, Nikmal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Allah puji hamba dia yang suka bertaubat. Allah puji hamba dia. Lagi dalam hadis pun ada cerita, siapa yang bangkit di tengah malam tahajud, Allah akan panggil malaikat, Allah puji makhluk dia. Allah kata, wahai malaikatku, tengok. Dalam saat orang lain sedang nyenyak tidur, dia hamba aku ni bangun dan sujud kepada aku bangga dengan Allah puji makhluk. Sebab tu kita buat baik cukup dah. Bila kita buat baik, kita faham di hati kita Allah sudah puji kita. Bila Allah dah puji kita, kenapa kita nakkan pujian orang lagi? Sedangkan Allah tu sudah tertinggi. Betul tak? Contoh, kita kat sini buat majlis, tiba-tiba kita nak buat majlis tasmian apa-apalah, contohnya. Lepas tu yang kita jemput tu Sultan Perak. Sultan Perak hadir datang. Tiba masa nak balik bersalam-salam tu, kan, Sultan Perak masa nak sign untuk perasmian tu, pen yang Sultan pegang tak ada dakwah. Kebetulan kita ada pen kat baju. Sultan kata pinjam pen lah. Kita bagilah dah Sultan minta. Dia pun sign. Lepas tu dia pun bagi kita balik. Lepas tu dia kata lawa pen. Dia puji pen kita, dia pakai pen kita. Kita rasa macam mana? Ada pen ni kita beli kedai RM2 itu ya. Kan? Tengok cium. Frame kan tu pen ni. Pen yang dipegang oleh Sultan Perak. Nampak? Bangga. Habis kampung cerita. Pergi mana pun cerita bab pen ni. Kan? Bangga dia. Sebab apa? Sebab pen tu dipuji oleh Sultan. Tiba-tiba ketua kampung tak puji pen dia. Dia heran tak? Tak heran, lantak ketua kampung untuk sidang tak nak puji pen aku. Tapi ni Sultan puji pen aku ni. Dah Sultan puji, sonok dia. Tiba-tiba kita ni Sultan dah puji pen kita. Tiba-tiba tok sidang tak puji, kita menangis. Kenapalah tok sidang tak puji pen saya? Lah bodohnya. Ada kata bodoh. Allah dah puji kita, tiba-tiba kita mengharapkan manusia puji kita. Bodoh ke cerdik? Kita jawab. Jadi bila kita buat baik, Allah dah puji kita. Cukuplah. Jadi apa kita nak harap orang puji kita? Jadi orang tak puji kan tak ada. Biar dia. Ini kata pula, aku dah buat baik-baik dah, hampa tak kata apa pun. Tak usah peduli. Orang nak kata apa lantak dia, tak payah. Orang nak puji ke tak nak puji ke lantak dia. Cukup Allah sudah puji. Ni kita kendalikan majlis ilmu macam ni. Allah sedang lihat tak kita ni? Tengoklah, Allah tahu tak kita? Allah tahu. Allah puji tak kita? Bagusnya hamba-hamba pun. Kan orang lain duk ulang alik kan. Sibuk dengan mungkin kerja urusan dunia ke dan sebagainya, tapi kita sibuk dengan urusan akhirat, belajar nak kenal Allah. Allah puji dah kita. Kan? Tiba-tiba kita kata, hampa tak puji, kita pergi kuliah selalu ni. Bodoh namanya. Minta maaf kan? Gitu. Boleh faham? Itu puji qadim bagi hadis. Selesai. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hadis makhluk, qadim Allah. Puji makhluk bagi Allah. Makhluk kita puji Allah. Ini contoh apa? Wirid lepas sembahyang, zikir. Subhanallah, subhanallah. Puji Allah. Sebab tu percayalah, orang yang mulut suka cakap benda maksiat, benda kotor, mencarut dan sebagainya, payah mulut dia nak sebut nama Allah. Nak berzikir sebut Allah. Lepas tu jaga mulut kita. Kan? Jangan cakap bukan-bukan. Nak tahu apa yang selalu keluar pada mulut kita ni, time melatah. Sebab melatah ni dia spontan.
Jadi hati-hati. Kan? Melatah ni dia spontan, dia akan keluar daripada apa yang biasa dia sebut. Cuit-cuit, bab. Bab apa? Atut, bunyi. Jadi macam mana nak buat? Ubah. Lazimkan diri sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, Allah. Supaya bila tercuit nanti, la ilaha illallah. Kejut aku. Ada macam cuit, Allahu Akbar. Sebab apa? Itu bahas perkataan. Okay. Jadi puji hadis bagi Qadim, makhluk puji Allah. Jadi Allah yang izin dia puji Allah. Okay. Jadi zikirlah, jangan buat malas sangat. Kalau melainkan ada urusan yang mustahak. Imam dan berzikir bersama imam sampai habis. Okay. Selesai nombor 3, nombor 4. Puji hadis bagi hadis. Hadis makhluk. Makna makhluk memuji makhluk. Contoh, kita puji kucing. Kita pun makhluk, kucing pun makhluk. Kita kata comelnya kucing ni. Okay. Itu maksud makhluk puji makhluk. Selesai. Okay. Apa maksud semua ni? 1, 2, 3, 4 ni semuanya adalah milik Allah. Kita buat ibarah untuk mudah fahamnya macam gini. Ni kata contoh je. Ini Allah, ini kita. Okay. Kunci dia. Ulang, datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Kadang kita buat macam ni lah. Boleh lah. Allah, ini kita makhluk. Puji ni datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Okay, sekarang ni kita tengok nombor 1. Puji Qadim bagi Qadim. Puji tu datang daripada Allah. Sebab Allah yang puji. Yang kena puji siapa? Allah juga. Jadi betul lah puji tu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Betul? Tak ada masalah. Kita tengok nombor 2 pula. Puji Qadim. Allah yang puji bagi hadis. Yang kena puji siapa? Makhluk. Jadi puji tu ia datang daripada Allah. Tapi terhenti di makhluk. Sebab yang kena puji tu makhluk. Sedangkan kata kunci kita. Yang kita pegang tadi. Puji ni datang daripada Allah. Dan kembali pada Allah. Di sini nombor 2 ni kita tengok. Puji tu betul datang daripada Allah. Tapi terhenti di makhluk. Nampak macam berlaku percanggahan. Canggah ke sebenarnya? Tidak. Okey, sekarang kita tengok Allah puji makhluk. Macam contoh saya buat tadi, nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba-Ku yang banyak bertaubat. Soalan saya, siapa yang buat hamba tu suka bertaubat? Allah. Allah puji makhluk dia bangkit tahajud. Allah kata, aku bangga tengok hamba aku ni. Tengah-tengah malam dia bangkit tahajud. Soalan saya, siapa yang bangkitkan dia tahajud? Jadi sebenarnya siapa puji siapa? Allah puji Allah. Kan kita pun. Ibarat contohnya macam ni. Kita buat labu sayung. Tahu labu sayung kan? Kuala Kansar tu. Kita buat pakai tanah tu. Jadilah bentuk labu sayung. Lepas tu kita keraskan dia, bakar dia bagi keras. Ambil color cat. Buat lukis gambar bunga apa semua. Dah siap cantik. Kita bubuh. Kita pun cekak pinggang. Kita kata, ish. Cantiknya labu sayung ni. Siapalah buat? Siapa buat? Kita lah buat. Bila kita puji labu sayung, maknanya kita puji siapa? Diri kita sendiri. Sama lah ni. Yang buat hamba tu jadi baik. Hamba tu jadi taat. Siapa buat? Allah . Bukan kita pun. Jadi Allah puji diri dia sendiri. Lepas tu Imam Syafi'i kata dalam syair dia, aku tak layak masuk syurga. Tapi aku juga tak sanggup masuk neraka. Maksud tak layak bukan tak nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Cuma rasa diri tu tak layak. Sebab apa Imam Syafi'i kata tak layak? Sebab kita nak masuk syurga dengan amal. Mana amal kita? Cuba. Mana amal kita? Amal yang kita buat sendiri. Mana ada? Semuanya Allah yang buat untuk kita. Ada? Yang kamu bangga dengan amal kamu tu kenapa? Action dengan tahajud dia. Action dengan warak dia. Bukan kamu. Allah yang bagi. Action dengan ilmunya. Kalau Allah tak bagi, kamu jahil. Pegang situ. Bila kita faham ni, kita akan jadi hamba yang tunduk. Kita tak akan bongkak. Kita tak akan sombong. Kita hari ni ada harta, kekayaan. Ada tanah berbidang-bidang. Kan? Rumah banyak dan sebagainya. Bukan
bukan kita punya. Allah yang kurnia. Baru tak jadi sombong bila faham benda ni. Okey? Boleh? Tu maksud puji qadim bagi hadis. Jadi walhasilnya puji tu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Okey. Kalau orang tu jahat okey, jahat tak masuk dalam puji. Puji ni untuk kebaikan saja. Tak pernah lagi orang puji, oh, terror hang mencuri. Dan puji tu tak dipanggil puji. Sebab puji ni dia dapat pahala. Tapi kalau puji atas benda maksiat, benda kotor, benda jahat, dia takkan dapat pahala. Contoh puji najis, comel tahi ni. Sebab dia benda yang negatif, benda yang tak elok. Jadi atas orang jahat tak masuk. Okey. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Saya kena laju sikit. Takut ustaz dah sampai dah. 9:58. Okey lagi. Ada 2 minit ni. Tiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Allah. Sekarang ni kita nampak puji tu bermula daripada siapa? Makhluk. Dan terhenti di Allah. Kata kunci yang kita pegang, puji datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sekarang kembali pada Allah betul. Cuma datangnya daripada makhluk. Macam tak sama juga. Adakah begitu? Tak, begitu juga. Soalannya tadi macam saya sebut. Kita ni puji Allah, zikir. Subhanallah, subhanallah. Siapa yang buat mulut ni berzikir? Allah. Dia kalau Allah tak nak kita berzikir, kita boleh berzikir tak? Tak boleh. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Mulut nak boleh bercakap Allah ni sebab Allah yang izin. Kalau mulut Allah tak izin cakap, tak boleh sebut nama Allah. Okey. Jadi yang sebenarnya kita sebut subhanallah, subhanallah lepas sembahyang tu, siapa yang buat kita sebut? Allah. Datanglah juga sebenarnya puji tu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Boleh faham? Okey. Yang keempat. Setakat ni faham tak 1 2 3 tu? Okey, kalau 1 2 3 faham, yang keempat confirm faham. Kan? Okey, kalau dah faham tak payah ceritalah. Cerita juga. Okey, ceritalah. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji makhluk. Saya buat contoh tadi, kita puji kucing. Sebab apa? Sebab kucing tu comel. Okey, sekarang ni puji hadis bagi hadis ni nampak puji tu datang daripada makhluk dan kembali pada makhluk. Allah macam tak ada kaitan pula. Adakah begitu? Tidak. Yang menyebabkan mulut kita nak puji kucing tu siapa yang buat? Allah yang gerakkan hati kita nak puji kucing. Dan kucing tu comel. Sebab tu kita puji dia. Lawa. Kulit dia lawa, bulu dia lawa. Okey, siapa yang melawakan kucing tu? Allah. Jadi itulah maksudnya puji tu tetap datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi 1, 2, 3, 4 ni sama semua. Semua puji tu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sebab tu kata ulama, segala. Segala tu makna semua. Segala puji hanya untuk Allah. Dan kita bukan puji, kita hina. Cuma kenapa kita dipuji? Sebab Allah puji kita. Sebab tu kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan Allah kerana kita bersama Islam. Tanpa Islam kita sehina-hina kedudukan. Gitu. Kita jadi mulia kerana kita ikut agama Allah. Kalau tak ikut agama Allah, apa kemuliaan kita? Tak ada. Sebab tu jangan heranlah kenapa orang putih muka lawa banding muka kita, Farid Bunta. Kan? Orang perak kan? Muka orang putih, hidung mancung, dagu lekuk, lesung pipik sampai atas. Kan? Kulit putih, mata biru, rambut blond. Walaupun rupa dia lawa gitu, dia masuk syurga ke neraka? Kalau dia kafir. Ya, masuk neraka. Dah kita, muka tak, orang cakap, bukanlah tak lawa tapi kurang sikit. Hidung besar sebelah, kecil sebelah hidung. Telinga capang macam piring Astro. Tak? Mata terbeliak gitu. Kan, ni contoh aja. Tapi walaupun rupa kita macam tu, tapi Allah bagi kita syurga. Allah sayang kita. Allah bagi kita Islam. Allah bagi kita iman. Dah? Nak mana? Nak lawa muka ke nak iman? Okay. Nak apa guna kalau orang tu duit banyak, harta banyak, kaya, kan? Tapi kafir. Allah bakar dia dalam api neraka. Kita duit tak berapa banyak, tak? Kan? Nak beli roti ni pun cukup-cukup je kita dikira duit. Kan?
Tak bertambah banyak. Tapi kita Allah bagi iman. Jadi nak iman ke nak duit banyak? Slow jawab. Tadi laju ya. Nak iman ke nak duit banyak? Nak iman. Kalau saya nak dua-dua. Okey, boleh nak? Jadi itu maksud segala puji tertentu hanya bagi Allah. Boleh faham? Tapi jangan faham macam tu je. Faham biar betul-betul sampai ke dalam hati. Sagi jangan pula bila balik sagi kawan tanya, "Weh, hang faham boleh lah," kata dia. Faham lah. Terror lah hang, kata. Aku tadi tak berapa nak faham, tapi hang faham Kan? Kita berkata dah, Allah lah yang bagi faham ni semua Allah lah. Tapi dalam hati kata, tengok orang kata. Yang tu tak cantik lagi iman dia. Dia nak luar dan dalam. Luar kata Allah lah, segala puji bagi Allah, ni semua Allah lah kurnia. Hati pun tolak macam tu juga. Sebab tu bila orang puji kita, tolakkan pada Allah. Kita gembira orang puji tak salah, itu fitrah manusia. Bila dipuji, dia senyum, dia sonok, dia suka. Tapi jangan simpan di sini, tolak ke Allah. Kalau simpan di sini macam mana? Tu yang dicerita ambil orang. Depa kata aku bagus. Kenapa nak cerita kat orang macam tu? Kan? Bagusnya bukan sebab kita, Allah baguskan. Kan kita pun. Tu mujur. Patutnya ucaplah terima kasih ya Allah kerana pilih aku jadi hamba yang bagus di sisimu. Kalau engkau tak baguskan aku, nescaya aku jadi hamba yang teruk. Kita boleh ada kat kuliah ni sebab Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, kita kat mana? Tak tahu lagi lah kat mana. Tantang tengah cucuk langit fever night. Tengah joget ke mana nak tahu? Tak? Itu yang macam geng-geng maksiat apa semua tu. Tu sebab Allah tak pilih dia. Kita Allah pilih. Alhamdulillah. Syukur. Okay? Itulah maksud Alhamdulillah. Jadi lepas ni bila kita sebut kataan Alhamdulillah, terasa besar di hati kita. Syukur kita tu kepada Allah. Okay? Macam mana? Alhamdulillah. Betul? Sebut Alhamdulillah. Puji makhluk, Alhamdulillah cantiknya bunga. Dapat pahala dan dapat berkat. Kalau kita ada tanam pokok, kalau pokok tu tak berbuah, jangan marah dia. Nanti lagi dia merajuk tak nak buah. Jadi sebut Alhamdulillah, pokok hidup elok. Moga-moga tumbuh buah. Lepas tu lagi tumbuh buah dia. Kalau tak tumbuh, cakap lagi. Masya Allah. Betul? Okey, boleh tak? Jadi cukup sekadar tu perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Kita akan sambung pula. Nanti tandakan dekat allazi tafarrada bil wahdaniyah. Jadi pagi ni Alhamdulillah. Tu saja. Lepas ni allazi tafarrada bil wahdaniyah. InsyaAllah. Okey. Jadi Ustaz sampai dah belum? Sampai dah? Kalau belum, kalau siapa nak beli, boleh beli dululah sekejap. Sekejap kita ambil masa. Okey, sama-sama kita doa dulu. Wallahu alam. Ini. Anak urai kat sini sebenarnya. Nanti kita sambung ni. Allazi tafarrada bil wahdaniyah. Ini akan datang. Dia tak ada bismillah. Tu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.